السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على رسول الله لا نبي بعده، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم، آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من الله سبحانه وتعالى dalam surah Al-Isra yang ke-5 mafhumnya, apabila kamu membaca Al-Quran, maka kami jadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu satu dinding pemisah yang tertutup. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam: Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat membawa syafaat terhadap golongannya. Alhamdulillah, sesama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan dan salawat tafrijiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberkati majlis ini, dan semoga Allah cuci rahmat dan maghfirahnya kepada ibu-ibu dan bapa kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, khususnya yang telah ketemu Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu daripada kita, yang semasa hayat mereka sering berada dalam tilawah Al-Quran seumpama ini. Moga-moga kita semua dan mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam golongan Ashabul Quran yang melayakkan kita mendapat syafaat Al-Quran insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
بكل لمحة ونفس ونفس بعدد كل ما عنه من لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Dadah Kuasa Masjid Nur Syahadah, Tuan Haji, hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dirafaqkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita segenap nikmat-Nya, tidak putus-putus, tidak terhingga dan tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka selayaknya kita banyakkan mengucap puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ucapan alhamdulillah, dan juga zikir-zikir yang lain perbanyakkan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan banyakkan juga kita bersolawat, ulang-ulang kalimah-kalimah thayyibah itu. Kadang-kadang kita sering cenderung nak sebut benda-benda yang bukan-bukan. Kadang lagunya pun, nyanyi pun lagu yang bukan-bukan. Orang anak muda sekarang lagu ni cukup simple, senang. Hampir mana dia ulang-ulang itu je, hampir mana. Tak tahu hampir mana. Ulang-ulang itu tak ada faedah. Baik kita banyakkan mengulang-ulang bacaan kalimah thayyibah. Tapi tak ada masalah tuan-tuan kalau nak nyanyi hampir mana tu pun. Tak ada sampai haram. Mungkin ada orang yang suka takwil tuan-tuan. Dia kata lagu itu sebenarnya untuk memberi kesedaran kepada kita, supaya kita sedar kita ni, supaya sentiasa watch your step kata dia. Supaya kita sentiasa alert ke mana kita pergi, supaya tak pergi tempat maksiat dan sebagainya. Bagus juga tu. Tapi sebaiknya kita banyak mengulang-ulang kalimah thayyibah, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersalawat atas junjungan baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selayaknya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan-tuan ingat pada kali yang lepas, tapi ramai yang tak ingat sebab kali yang lepas saya terlambat sedikit. Jadi ramai yang nak hadir. Minggu lepas tak ada kelas. Jadi hari ini saya sedikit sebanyak ulang kaji sedikit apa yang telah saya kongsikan pada kali yang lepas, iaitu ayat yang ke-68 dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama ini. Kalau tuan-tuan tak jumpa lagi, muka surat yang ke-10. Jadi pada ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala bagi ingat kepada kita semua, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua, kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkata kepada kaum baginda Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyembelih seekor lembu betina. Lembu betina. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Kata mereka, jangan buat lawaklah kepada kami. Dia rasa apa yang Nabi Musa perkatakan itu adalah olok-olok sahaja. Kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah daripada menjadi salah seorang daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Maka mereka pun bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata, pohonkanlah kepada Tuhan kamu untuk kami, supaya dia menerangkan kepada kami mahiyah, bagaimana keadaan lembu tu, lembu betina tu macam mana rupanya. Maka qala innahu yaqul, maka Nabi Musa beritahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha baqaratun la faridu wa la bikrun. Sesungguhnya lembu itu ialah lembu yang
tidak tua, la farid, tidak terlalu tua, wala bikrun, dan tidak pula muda sangat, awanum baina dzalik, pertengahan antara keduanya, antara muda dan tua, umur lembu itu. Faf'alu ma tu'marun, maka kamu lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Cukup sampai situ sudahlah. Pilih lembu, salah seekor lembu yang tak terlalu tua, tidak terlalu muda. Habis, selesai perintah Allah SWT, kamu tunaikan. Tapi adakah Bani Israel ini tunaikan tuan-tuan? Tidak. Ditanya banyak. Sebab itu ada satu ayat Allah SWT sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wa la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu bertanyakan sesuatu perkara kalau Allah Subhanahu wa taala jawab apa yang kamu tanya itu. Banyak bertanya, maka persoalan kamu itu, jawapan daripada persoalan kamu itu akan menyusahkan kamu. Jangan banyak tanya, buat je. Itu salah satu daripada hukum fiqh gitu tuan-tuan. Kalau kita pergi rumah orang Cina contohnya, macam mana kita nak sama satu rumah, nak serta satu rumah ke dengan bumbu-bumbu semua. Pasal Cina punya duduk takut, tak perlu. Tak perlu menyusahkan diri. Cukup pada tempat-tempat yang kita yakini di situ ada najis mughalladhah. Tempat-tempat yang kita rasa tempat dia basuh khinzir contohnya, kat situ je lah kita sentuh. Tak payahlah satu rumah dan sebagainya. Tak perlu kita terlalu banyak sangat bertanya. Begitu juga kalau najis kita, najis kita terlalu detail sangat. Terlalu detail sangat dengan perkara berkaitan dengan buang air kita contohnya. Perlu juga, tapi jangan terlalu detail sangat. Selalu menyusahkan. Begitu juga orang pergi haji tuan-tuan, duk tengok rambut ni gugur tak gugur ni. Kalau gugur kena dam, dia pun cari rambut. Tak payah sama gitu, menyusahkan. Asyik kena dam je lah jawabnya ni. Buat macam tak tahu ni sudah. Itu keadaan antara perkara yang boleh kita kaitkan dengan hukum la tas'al, jangan kamu bertanya tentang satu perkara sekiranya dijawab apa yang kamu tanya itu menyusahkan kamu. Tapi tidak berlaku kepada Bani Israel. Apa yang ditanyakan pula oleh Bani Israel ini kepada Nabi Musa, kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-69. Sebelum itu kita lihat apa kata Syekh Ahmad Sul-Haji. Ayat ke-67 sampai ke-71 ini katanya merupakan kisah mengenai kaum Bani Israel yang dengan seekor lembu. Dan kisah seekor lembu inilah yang menjadikan surah ini dinamakan Al-Baqarah. Kisah inilah yang menyebabkan surah ini dinamakan Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan kena ingatlah kisah ni. Sebab ada kaitan dengan nama Al-Baqarah itu. Surah Al-Baqarah iaitu surah seekor lembu betina. Kisah ini ringkas sahaja, hanya bermuat dalam 7 ayat sahaja. 67 sampai 71. Dan untuk lebih jelas lagi, inilah beberapa petikan mengenainya yang diambil dari sana sini mengikut pendapat ahli tambu dan ahli sejarah, ahli tafsir dan ahli sejarah. Pada zaman Bani Israel ada seorang kaya yang mempunyai seorang saudara sepupu yang miskin. Ini dengar cerita ni sebelum kita lihat ayat ni. Kalau tak baca je tak faham. Jadi kita tengok sedikit tafsir, penerangan daripada mufassirin, para ahli tafsir. Ada seorang kaya mempunyai seorang saudara sepupu yang miskin. Seorang kaya, sepupunya miskin. Dia seorang sahaja waris. Yang menjadi waris orang kaya ni seorang saja, iaitu si miskin tadi, sepupu dia je waris dia. Kalau dia meninggal, warisnya sepupu dia tadi. Kerana si kaya itu lama tidak mati-mati, maka saudara sepupu yang miskin ini telah membunuhnya. Nak cepat mewarisi harta si kaya tadi, maka si miskin tadi membunuh sepupu dia yang kaya tadi supaya lekas dapat warisan. Mayatnya dicampakkan ke sepadan kampung orang lain. Lalu
ia menghadap Nabi Musa dengan mendakwa bahawa saudara sepupunya telah dibunuh oleh orang kampung itu. Dia tuduh pula dah, dia balik, dia buang mayat sepupu dia tadi di kampung lain. Kemudian dia tuduh pula orang kampung tu yang bunuh. Lalu ia menghadap tadi Nabi Musa kata sedemikian sebagai helah melepaskan diri dari tuduhan orang bahawa dia membunuhnya. Itu cara dia melepaskan diri. Tetapi orang-orang yang dituduh, orang kampung yang mana tempat dibuangnya ataupun diletakkan mayat sepupunya yang kaya tadi itu, orang kampung di situ menyangkal, sehingga timbullah kerumitan bagi pihak Nabi Musa mengadili perkara itu, lalu bermohon kepada Tuhan agar menerangkan kedudukan perkara ini dengan sebenarnya. Ini dia punya kisah dia. Itu dia punya isu dia yang itu. Maknanya selepas itu barulah Allah mewahyukan kepada Nabi Musa supaya orang-orang kampung itu menyembelih lembu. Untuk apa lembu tu? Nanti kita lihat. Mereka menjawab, iaitu firman-Nya atattakhiduna huzwa, seperti mana yang kita baca tadi kisah itu. Jadi kenapa disuruhnya sembelih lembu tu? Nanti kita lihat kisah selanjutnya. Tuan-tuan kena stay tune. Sampai habis cerita nanti tunggu. InsyaAllah tak sampai hari ni, minggu depan kita menjawab. Tak dapat minggu depan, minggu satu lagi insyaAllah. Jadi kita terus lihat pada ayat yang ke-69. Kita mulakan dengan ta'awud dan basmalah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Baik, satu persatu. Qalu harfu qaf, pangkal lidah. Qalu isti'la, terangkat pangkal lidah kita. Kau tak kenalah pada langit tu, langit yang lembut pada tempat bertentang dengan pangkal lidah kita. Gitu. Dengan ka, dengan dia punya ka, itu kaf. Mad asli lud. Kalau surah pada dal bunyi kan. Qalud. Hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Itu makhraj dal. Dal. Lud, bukan lud. Bukan pada langit yang keras, tapi antara gusi dan gigi atas. Qalud da'u lana, au ra'ayt al-perempuan. Lana mad asli. Rabbaka ra. Dari atas tafkhim ba, sabdu balasannya tak ada dengung, tidak ada qalqalah. Rabbaka yubayyin lana. Rabbaka amas ka yubayyin lana. Yubay ya sabdu balas saja. Yil terus masuk lam, nun tidak dibaca. Tuan-tuan lihat nun itu asalnya ada tanda mati, tapi dihilangkan tanda mati itu menunjukkan nun tidak boleh dijelaskan bunyi dia, tak boleh diizharkan sebab lepas dia huruf lam, salah satu dari huruf idgham masuk dalam lam itu idgham bila gunnah tanpa dengung, masuk dalam lam tak dengung. Yubayyin lana, tak boleh baca yubayyin lana. Jadi tuan-tuan lengguk macam mana pun tetap tak betul. Walaupun sedap sangat, tetap tak betul kalau dalam tu didengungkan. Yubayyin lana ma, na man asli, ma juga man asli, launuha, laulin. Bunyi lau tu lunak, layyin, lembut. Launuha, ha, harakat paling bawah man asli dua harakat. Jangan lebih dari dua harakat, walaupun tuan-tuan punya nafas panjang lagi. Tetap hati dua harakat saja, jangan lebih. Baik. Kemudian waqaf jaiz, kita lihat di situ jim, tanda waqaf jaiz, harus. Nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh, tidak ada mana yang lebih utama. Sama je. Baik.
Saya baca dengan ayat pertama dari ayat yang ke-29 ini. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sila. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Alhamdulillah. Qala innahu yaqulu innaha qaf pakai lidah. Man asli la innahu. Tuan-tuan kita lihat sedikit bahasa Arab qalu. Kalau qalu tu ada waw alif tu, itu maksudnya mereka berkata. Ada waw alif tu untuk hum. Qalu mereka. Tapi kalau qala dia berkata. Dapatlah bahasa Arab sikit Kalau qala maksudnya dia seorang lelaki telah berkata. Siapa qala tu? Nabi Musa lah. Nabi Musa kata. Kalau qalu Bani Israel kata. Jadi kita lihat qala tidak boleh panjang. Kalau tuan-tuan panjangkan qala jadi dua orang. Dia dua orang lelaki berkata. Berubah makna. Daripada tidak ada mat, kita matkan, berubah makna. Jadi amat kritikal bagi hukum mat asli ni tuan-tuan. Kalau ada mat, kita mesti baca dengan dua harakat. Kalau tidak ada mat, jangan dipanjangkan. Qala innahu. Nun satu wajibul gunnah. Innahu. Kalau kita belajar ketuk-ketuk tu, bacaan sistem Al-Baghdadi tu, 3 kali ketuk lah. Qala innahu yaqulu innaha. Gitu. Cara bacaan dia, satu harakat tutup, dua harakat panjang. Tutup tu kira satu, dua harakat panjang dengung dia. Tak sama macam mat asli. Kalau qala tu mat asli solid, tidak ada tutup-tutup, dia terbuka itu je. Jadi dua harakat cukup-cukup. Jangan lebih dari dua harakat. Dua harakat macam tunjuk dia. Qala innahu. Nun satu tu lebih sedikit satu harakat dari mat asli. Itu kaedah bacaan dengung. Semua dengung-dengung macam itulah bacaan dia. Qala innahu hu. Halqi paling bawah hu gitu. Dengan hau. Itu huruf ha, hak pedas. Berubah makhraj, berubah makna. Jadi mad silah di situ dua harakat. Tuan-tuan lihat ada waw kecil, menunjukkan bahawa ia adalah mad silah dan menunjukkan sebelum dan selepasnya tidak ada huruf yang mati. Jadi dia jadi mad silah dengan sempurna di situ. Dua harakat, mad silah qasirah, dua harakat sebab selepasnya bukan huruf hamzah. Qala innahu yaqulu. Puas tuan-tuan huruf qaf tu pangkal lidah nampak tak? Dengan yaqulu innaha. Nun satu wajibul gunnah lagi, dengung lagi. Innaha. Halqi paling bawah mat asli baqa. Jangan baqa. Sebab huruf qaf tebal, ba pun kita tergesa-gesa nak tebalkan sekali. Jadi innaha baqa. Jangan baqa. Baqa. Jelaskan ba tetap infitah. Pada atas dia tetap terbuka. Baqarat. Ra tafkhim sebab pada atas. Tengok tanwin pada tun, pada tambah mutah tu, tanwin ni bentuk 99 menunjukkan tak boleh dijelaskan bunyi nun yang ada pada tanwin. Tak boleh baca dengan tun, tak boleh. Bila nak baca bentuk bila nak baca dengan tun tu, nak jelaskan bunyi nun pada tanwin, bila bentuk tanwin dhammatain tu bentuknya bergulung, baru dibaca dengan izhar. Bila pula bentuk dia nak bergulung tu, bila depan dia huruf al-halqu, sama ada hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Tapi di sini huruf sad, sebab tu bentuk dia gitu, bukan hamzah, ha, ain, ha, ghin atau kha. Jadi nak baca macam mana? Baca dengan ikhfa hakiki, sebab sad itu salah satu pada huruf ikhfa. Ikhfa ni apa? Standby nak sebut sad. Nun itu
Buang bunyi dia. Terus kita standby nak sebut sad. Sad pula mana makhrajnya? Hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi bawah. Kemudian lengkungan lidah itu pada langit di situ makhraj huruf sad. So. Jadi lidah kita standby kat situ. Muncul pula itbaq sesuai dengan huruf sad, sifatnya itbaq. Jadi dengung ni ikhfa-nya fleksibel ikut pada huruf depan dia. Huruf ikhfa ni huruf apa? Baik. Jadi bacaannya baqaratu. Lidah kita standby. Saf untuk mudahkan sebut huruf sad lepas tu. Dengungnya satu harakat tutup, dua harakat panjang, sama panjang dengan dengung-dengung yang lain. Innaha baqaratu safra'u faqi'un launuha. Safra huruf fa. Huruf fa ni kesilapan yang biasa orang buat bila sebut huruf fa ni kita qalqalahkan fa. Safra, safra. Huruf fa tak ada qalqalah. Saf hujung gigi atas sentuh huruf bibir bawah. Walaupun dalam kitab sebut syafatan makhraj dia. Safra mad asli. Ra tu asalnya mad asli. Jumpa hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil. Mesti sambung dengan hamzah, mesti baca 4 ataupun 5 harakat. Tak boleh baca 2 langsung. Jadi kita baca 4 harakat wajib awalnya. Safra'u faqi'un fa mad asli. Faqi huruf qaf pada lidah tadi. Walaupun baris bawah tetap tebalkan. Faqi'un launuha. Qi'un huruf ain tanwin. Tengok tanwin dia kan 99 bentuknya tu. Menunjukkan tak boleh baca tak boleh baca nun dia. Terus masuk pada huruf lam sebab depannya huruf lam. Masuk ke dalam lam hukumnya idgham. Bila gunnah tanpa dengung. Tadi kita jumpa pada nun mati bertemu dengan lam. Yubayyin lana. Ini pun sama juga tanwin bertemu dengan lam. Kenapa sama tanwin dengan nun mati? Sebab nun mati bunyinya nun, tanwin pun bunyinya nun juga. Sama je. Jadi di sini nun mati tanwin nun matinya dihilangkan, masuk dalam lam. Faqi'un launuha. Launuha 2 harakat. Jadi berhenti situ dulu tuan-tuan. Agak panjang tu kan. Sampai situ cukup dah tu. Nanti kita ambil balik. Jadi saya baca potongan kedua ayat yang ke-29. Qala innahu jangan terus muncul tarsu jadi rosot. Tasu nipis. Su. Huruf yang dekat-dekat sama ni tuan-tuan. Huruf sin, sa, sad, shin. 4 huruf ni. Ini kena perhatikan betul-betul. Ini kadang-kadang ada yang tak boleh fleksibelkan lidah dia. Kalau tak boleh betul tak apa. Tapi ada yang boleh, kita tak cuba yang terbaik. Jadi huruf sa, kalau huruf sa, hujung lidah sentuh hujung gigi atas kan. Sa. Ada orang dia boleh sebut huruf sa dia. Sebab lidah dia terlebih panjang. Terlebih panjang kerah pula tu. Kalau
Adas juga. Adas kena pada atas lidah. Atas lidah kena pada langit jadi huruf sin. Atas lidah kita, ujung lidah bahagian atas kena pada di langit yang keras jadi huruf sin. Sa. Ada orang yang tak boleh sebut lain daripada itu. Huruf shin tak boleh sebab lidah dia tak boleh melengkung. Huruf shin ni kena pada pertengahan lidah, melengkung kena pada langit. Shin. Ada yang tak boleh gitu, dia boleh huruf sin je. Syukur lah Ustaz, syukur. Dia nak sebut syukur tak boleh, syukur je. Ada juga. Ada yang tak boleh. Lidah dia tu boleh melengkung je, tak boleh tegak. Dah huruf sin tak boleh, huruf shin je boleh. Huruf shin ni melengkung je. Semua shin. Ya, antaranya penyanyi kita kan. Kau dah syatu-syatunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Tak boleh sebut. Dia juga. Tapi satu huruf yang memang tak ada dalam bahasa Melayu, huruf sad. Huruf sad ni ujung lidah sentuh antara gusi dan gigi bawah. Sad muncul dalam bibir. Sad. Ni special huruf sad. Jadi kena bezakan tuan-tuan. Saya tuan-tuan boleh sebut, cuma kadang-kadang tak tahu mana tempat dia. Tapi insya-Allah. Kalau yang tak boleh, rasanya boleh, kena pasti. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh, kena buat betul-betul. Kalau betul-betul tak boleh, tak apa. Teruskan baca Quran. Jangan berasa je, saya tak boleh tukar Ustaz baca Quran. Kenapa? Shin tak boleh sebut. Jangan. Baca Quran ikut kemampuan kita insya-Allah. Jadi huruf sad gitu. Lengkung lidah, lengkungan lidah atas. Jangan sampai buka. Ada yang sad, keluar kat tepi. Menyembuk. Jangan, tak ada sampai macam itu huruf sad. Sad. Baqaratun safra'u faqi'un launuha tasur. Huruf tebal, muncul tak? Tasur, tebal. Jangan tasir nipis juga. Sebab sin nipis, ra pun kita nipis kan. Ra tebal kan tasfir. Sebab ra itu bersabdu dalam baris depan. Kalau ra bersabdu dalam baris bawah, nipis. Min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Nipis. Syarri. Yang syarri yang tebal lah. Sebab sabdu, bila ra bersabdu, tengok dia baris apa. Ra itu. Bukan sebelum dia baris apa. Baik. Jadi sini kita baca dengan taskhir. Tasurrun nawirin. Run. Dengung satu harakat tutup, dua harakat panjang. Dalam masa yang sama hukum pada alif lam. Di sini hukumnya idgham asy-syamsi. Lam tidak dibaca. Baik. Tasurrun mad asli wirin. Huruf dha, ujung lidah sentuh ujung gigi atas. Allah. Mari bawah wi. Jangan zi. Dengan huruf zai pula. Zai kita tebalkan zi. Okey. Wi. Nawirin. Huruf pada bawah terkik nipiskan. Di hujung itu ma'arif disukun. Kita pilih 6 harakat daripada 3 option, 2, 4 ataupun 6 harakat, kita pilih 6. Kalau 2 harakat kita pilih 2 semua sekali. Satu sesi bacaan kita baca 2 harakat ma'arif sukunnya. Kalau 4 semua, kalau 6 semua. Ini ma'arif sukun pertama, kita pilih 6 harakat. Sempat tak tadi sebelum? Baik. Yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nawirin. Sila. Yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nawirin. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Baik, kita lihat pertanyaan Bani Israel ni lagi. Qalu du'u
supaya diterangkan kepada kami warna lembu tu. Kan dah susah nak cari warna pula. Kalau tadi faf'alu ma tu'marun ayat ke 68 hujung tu, buat aja apa yang diperintahkan. Kan senang tak? Tapi dia tanya juga. Dia tanya apa? Warna lembu tu pula. Maka qala innahu yaqulu innaha baqarah. Musa berkata sesungguhnya Allah tu Allah yaqulu, dia berfirman, innaha baqaratun safra, ia adalah seekor lembu yang kuning. Kuningnya faqi', tua, kuning tua pula. Launuha, warnanya tasurrun nadhirin, lagi menyukakan hati orang melihatnya. Jadi yang pertama, lembu tu lembu betina, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, pertengahan umurnya. Kuning pula, kuning yang bersangatan warnanya, menggirankan hati orang yang memandangnya, tidak pernah digunakan membajak. Ini dia punya apa tu? Ada lain lagi. Lepas ni kita jumpa. Ayat seterusnya. Jadi tak boleh teruskan baca apa kata Syekh Mansur Hadi ini, cukup sekadar itu sebab ayat yang ke-70 menerangkan sifat seterusnya daripada pertanyaan Bani Israel yang selanjutnya. Itu tu baca Allah, kita lihat ayat yang ke-70. Cepatkan insya-Allah, cepatlah. Ada 3 minit lagi kurang. Sudah. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Di situ. Jadi kalau berhenti situ, sebelum tu sama lebih kurang dengan ayat sebelumnya. Kalau berhenti di situ mahi, dua harakat lah. Jadi dia jadi man asli aradi namanya. Man asli yang mendatang. Asalnya ia tu balik datang, bukan mati. Tapi datang kemudian matinya itu membuatkan man asli itu datang kemudian. Ini namanya man asli mendatang. Jadi dua harakat lah bacaannya. Mahi, dua harakat. Jangan pula kita baca mahiyah. Matikan dia tu jadi mat. Dua harakat. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sila. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata satu wajib berguna. Innal, masuk dalam sana kita baca dengan infitah, dengan nal. Kita orang Melayu biasa gitulah baca. Innal baqara tashabaha alaina. Itu Melayu punya baca. Tapi kalau boleh belajar sikit, maka kita boleh bezakan mana infitah, mana yang perlu kita baca dengan tebal dan sebagainya. Jadi innal, buka dalam tu nal, nal, nal. Innal baqara, ba infitah, qa tafkhim, qa kita bagi isti'la, ra tafkhim. Baqarata, buka balik ta, sya, pertengahan lidah tadi saya sebut tadi. Sya, ba asli, man asli, baha alaina, baha, habis pada bawah alaina, a pertengahan kurung lai, lin, na man asli. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Wa inna, nun satu wajibul ghunnah. Dengar tadi. Inna, man asli ibu hamzah dalam dua perkataan, mad jaiz munfasil bagi bacaan khas langsung dari Syatibi kita baca 4 dan 5 harakat juga. Sama macam bagi tadi. Ifa hakiki dengan shin standby pada pertengahan lidah. Bunyi itulah pertengahan lidah. Huruf shin. Insya
Allah. Buka kalimah Allah tafkhim ataupun taghlid lebih sesuai, lebih tepat. Allah. Kalimah Allah tebal tapi A jangan tebal. Jangan Allah. Allah. Sama macam takbir. Allah bukan Allah. Insya'allahu lamuhtadun. Hu, kalimah Allah, hu-nya tu haki paling bawah, lamuh. Sekali lagi roha, haki paling bawah, muh. Dengan muh, dengan ha. Muh. Dan jangan kalkulah pula. Roha ni kadang-kadang yang minat kalkulah, semua dia kalkulah. Lamuhtad, muh. Ingat. Muhtadun. Mad arab disukun huruf dal, hati-hati hujung lidah sentuh antara gusi dan gigi atas. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Sila. Innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sampai tuan-tuan nampaknya? Kalau tak sampai boleh berhenti pada alaina, kita sambung balik wa inna insya'allahu lamuhtadun. Atau berhentilah mana-mana wa inna insya'allah. Betul balik-balik. Macam itulah. Ikut pada kondisi pernafasan kita. Jadi tuan-tuan baca Allah cukup sekadar itu. Intisari ayat yang ke-70 ini insya-Allah kita akan lihat pada pertemuan akan datang insya-Allah. Dan kita akan lihat kisah selanjutnya juga pada pertemuan akan datang. Jumpa lagi pada minggu hadapan yang masih sama insya-Allah. Dan kalau tuan-tuan minat untuk melihat bulan tayang ataupun nak bulan haji, boleh lihat dalam channel saya Ustaz Muhammad Nazli AS channel. AS tu juga syarikat dia pun Abdul Samad. Ustaz Muhammad Nazli AS channel dalam YouTube. Jangan lupa subscribe untuk ketahui bila-bila masa saya perbaharui update saya punya video yang baru dan sebagainya. Jadi cukup sekadar itu, tak ampun tak masalah silap saya. Baik itu datang daripada Allah Taala dan daripada kelemahan saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tabukkan dengan doa dan tasbih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.